Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So before I proceed for chapter 11, so do you have any question about chapter 10? Tak ada. Sungguh tak ada? Tak ada, okay tak ada tak apa. Tanya je. Okay, for chapter 11, kuliah ada nak tanya apa-apa tak? Okay, as you know that the formation of solid yang you belajar chapter ni adalah more kepada bahan lah. Okay, you nak tahu what the strength of the sesuatu bahan tu. That's why waktu siapa nak jadi engineer ukur bahan kot, tak silap saya, subjek ni memang subjek sangat penting lah. You akan ukur macam you nak tahu the rangka of the bangunan yang you nak buat tu is based on the counting of the yang double stick yang modulus. Okay, so apa-apa yang dia guna based on solid tu dia mesti ada kiraan-kiraan yang untuk dia tampung lah supported the force yang required. Contoh nak buat bangunan tinggi, so dia kena tahulah berapa maksimum orang yang boleh masuk dalam satu masa. Okay, so kalau tak bangunan tu boleh runtuh kan, sebab dia dah over limit. So far tak ada lagi jadi kat Malaysia lah. Okay, so untuk deformation of solid, the important part is about ialah you kena tahulah what is stress, what is strain. Okay, and then what is stress actually? Dia adalah related with the force over area, and the strain is more to the elongation. Okay, a fraction of elongation lah, ratio of change in length to the original length. Okay, so next, this point is very important. A, B, C, D, E saya dah state dalam kuliah kan. So dia sangat penting lah, di mana you kena tahu kekuatan the strength of the sesuatu material tu is depending on the the breaking stress point. Okay, so D dengan E ni kalau jarak lagi jauh maksudnya benda tu lagi kuat lah, lagi bagus. Okay, dan yang lagi kuat adalah akan mengalami plastic deformation lah. So kalau benda tu adalah rapuh, dia hanya setakat elastic deformation sahaja. Okay, so plastic deformation memang dia tak akan pergilah sebab dia memang tak boleh exceed elastic limit. Exceed elastic limit, dia terus pecah lah. Contohnya paling senang adalah brittle material lah. Contoh dia kaca. Okay, kaca lah yang paling senang. Okay, so kena tahulah semua point-point ni. Okay, yang selalu dia state adalah benda ni lah, proportionality limits. Maksudnya you kena tahu point mana yang obey Hooke's law. Dia adalah point A lah. Point mana yang akan relate dengan elastic deformation, point A dengan B. Macam tu lah. Okay, tapi B dia tak obey Hooke's law. Okay, then you kena tahu what the differences between elastic deformation and plastic deformation, of course. Sebab kita takut you punya final ni soalan objektif. Kita takut kan. Kita tak tahu keadaan dia macam mana lagi. So kemungkinan soalan objektif. Kalau dia nak buat soalan subjektif lagi mudah sebab objektif ni senang hilang markah. Okay, so discuss the graph of force elongation FE for brittle and ductile material. Yang ni korang tahulah, kalau ductile material mesti dia akan sampai at the end of breaking point lah. Iaitu that's why dia ada curve dekat belakang tu. Okay, dia ada curve dekat sini. Tapi kalau hanya brittle materials, dia only sampai elastic limit sahaja. Okay, kalau tengok bentuk graf dia sama lah. Tak kisahlah F against E ataupun stress versus strain. Dia punya shape of graph sama. Sebutan dia saja yang berbeza dan area under the graph. Okay, next is Young modulus. You nak belajar Young modulus lah, di mana Young modulus ni adalah stress versus dengan strain. So FL0 over AE. So as you know that Young modulus can be taught at the resistant deformation. So maksudnya penentangan terhadap perubahan sesuatu sifat objek tu lah ataupun bahan tu. Okay, so Y is greater means that the material is not easy to be stretched or compressed. So Y lagi tinggi, lagi bagus lah.
Okay, so yang modulus is not depends on length of the wire. So yang ini sangat penting lah. So yang modulus hanya depends pada material of the wire sahaja. So let's say you cakap force increase twice, area increase, area reduce half. So what will happen to the yang modulus? No change. The answer is simple, no change. Because why only change if we change material? Okay, so material berbeza, so dia punya yang modulus berbeza. Okay, next. Okay, relationship between force constant K and yang modulus Y for the wire is, let's say lah dia buat bentuk wire tu dalam keadaan spring contoh. So that's why kat sini kita boleh cakap force constant ataupun spring constant is depends on the type of the material, cross sectional area on original length. The simplest way lah kita cakap, contohlah kalau kita jadikan steel tu sebagai spring and then kita jadikan aluminium tu sebagai spring and then kita gantung satu load and then kita vibratekan dia ataupun gantungkan load sajalah, tak payah vibrate pun. Gantungkan load, so kita akan nampak elongation of the string tu. Kan? So dekat situ kita boleh kajilah di mana spring constant tu bergantung terhadap apa. Okay, so K ni spring constant ni bergantung towards Y yang modulus A dan L lah. Kalau dia punya kita changing material, so K dia akan changing area, K dia akan berubah dan changing L not of course lah K akan berubah. K tu adalah spring constant. Yang tadi kita sebut pasal yang modulus. Yang modulus tidak bergantung kepada apa-apa melainkan type of material saja. Okay, next. This is also important part because kita kena tahu area under the graph for each graph. Okay, so as you know the force extension graph, area under the graph is represent strain energy and stress versus strain, area under the graph is represent strain energy per unit volume. So in this case, so ni adalah formula dia lah. U is strain energy half Fe because it's come from area under the graph Fe. So strain energy per unit volume is come from area under the graph strain versus stress. So half stress times dengan strain. Okay, so simple. Chapter ni simple tapi dia banyak explanation lah. Okay, so ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, tak ada, kita buat soalan. Okay, question number 1. Okay, a metal wire of length 75 cm and diameter of 0.13 cm stretched by 0.035 cm when the load of 8 kg is hung on its hand. Calculate the stress, strain energy and Young modulus of the wire. So first, they give you length, diameter and stretch by. So denote dulu apa maklumat dibagi. Length, not. And then diameter. Stretch by means elongation. Okay, load is 8 kg. So this is mass. Okay, so contoh dia punya metal wire ni, dia ada satu metal wire and then dia gantung satu beban load lah. Okay, so lama-lama bila dia gantung, kita akan nampak wire tu akan mula stretch lah sebanyak 0.035 cm. So here's actually we have type of force come from weight. So F is equal to mg. Okay, so how to calculate stress? Formula stress is sigma is equal to F over A. So force is come from the load. 8 mg. Mg over pi d squared over 4. Okay, so substitute the value mass is 8. Gravity is 9.81. Okay, so divided by pi, D is 0.13 times 10 to the power of negative 2. Make sure you tukar dalam unit SI. Okay, then power of 2 divided by 4. Okay, so you get the value of stress. Boleh kira sekali, lepas tu check jawapan sama tak? So saya dapat 5.91 2467. Okay.
Newton per meter square. Kau tak sama beritahu Power of 7. Okay, next is strain. So what is strain? Strain is sigma is equal to elongation is divided by original length. So elongation is to give stretch by 0.035 cm. So 0.035 times 10 to the power of negative 2 is divided by L naught. Okay, L naught dia 75 cm. Sebenarnya kalau tak tukar unit pun tak apa. Tapi biasakan tukar sebab kita takut awak nak kira benda-benda lain. Nanti awak lupa nak tukar juga. Untuk strain versus stress ni, untuk calculate strain ni sebab elongation dengan L naught tu unit dia sama. So boleh je kalau tak tukar unit pun. Tapi takut yang lain nanti you tak tukar juga. Okay, so we get 4.67 times 10 to the power of negative 4. Dimensionless so maksudnya no unit. Okay, next is strain energy. Okay, number 3. Strain energy is dependent on FE graph. So half force times elongation. Half mass times gravity times elongation. So mass is 9.81. Elongation is 0.035 times 10 to the power of negative 2. Ni saya cakap tu kena tukar dalam unit SI. Okay. Times with 8 divided by 2. So 0.01314. Unit is joule. Okay. Alright. So next is Young modulus of the wire. So Young modulus is Young modulus is defined as number 4. Stress versus strain. Stress versus strain. Stress divided by strain. So stress is 5.91 divided by stress is 4.67 times 10 to the power of negative 4. So 1.265 2627. Okay. So unit yang modulus is equivalent to unit of stress. Sebab strain kita dimensionless. Okay. So this is how the question. So dan soalan ni 4 markah je tau. Maksud saya yang ni soalan PDT. So soalan PDT mungkin 8 markah ganda 2 kan. Sebab tu banyak 2, 4, 6, 8. So satu soalan ni 2 markah. Okay, kalau soalan PST dia hanya 4 markah sahaja. Kalau ikutkanlah. Right, so boleh Okay, boleh proceed soalan nombor 2. Minum tak padam ke? Sekejap Loh. Kejap tau. Saya tak tahu kenapa dia tak hilang. Kita bagi jawapan lah. Okay, number 2. Number 2 ni dia macam kita panggil extravaganza lah sikit. Okay, number 2. We have 2 kg load is attached to a vertical 1.8 meter steel wire. Salah je. Okay, then another 10 kg load is added to the system and causes the wire to extend by 0.06 mm. So the Young modulus of the steel is 200 gigapascal. Okay, calculate the extension of the wire before addition of the 10 kilo load. Okay, so nak suruh kita cari extension waktu 2 kilo. Tapi maklumat yang dibagi kat sini, okay, kita boleh tulis dulu lah. Ni mass 1. And then ni adalah L0. Okay, another 10 kg, mass 2.
And then added to system cost that extended by 0.06 meter. Ini kita boleh consider sebagai extension 2 lah. Di mana bila kita tambahkan load baru jadi extension 0.6 mm. So yang modulus is Y lah. Okay, so first awak kena tahu dululah sebelum yang modulus is equal to F L0 over AE. Tapi untuk kes ni yang berubah hanya force dan yang berubah hanya elongation. Force ni bergantung kepada apa? Bergantung kepada mass lah. Disebabkan dia attach to vertical maksudnya dua keadaan. Ni A. Yang ni A dengan B. Macam itulah. So jadi bila A ni dia akan jadi MAG. Yang ni akan jadi MA plus B G. Kena faham lah. So ini adalah force dia. Okay. So yang modulus constant sebab dia adalah yang modulus wire yang sama. Okay, so Y ni adalah F2 L0 AE2. Okay, because the case is using the same yang modulus, so kita boleh buat equation 1 is equal to equation 2 lah. Okay, 1 is equal to 2. dF1 AE1 F2 L0 AE2. So yang mana sama kita boleh potong. Kita tinggallah relation dia hanya F1 E1 is equal to F2 E2. Dan masukkan nilai. Masuk nilai. F1. Okay, F1 adalah mass 1G kan. So, dia akan jadi 2G. 2 darat dengan graviti, 2G. So, elongation 1 nak cari. Okay, next tu adalah 12G. Iaitu mass daripada 2 campur dengan 10. Okay, so this one is elongation 2. G boleh potong. So elongation 2 saya masuk nilai lah kan. Elongation 2 kita masuk nilai lah iaitu 0.6 mm. 0.6 times 10 to the power of negative 3. So kita nak cari E1. So 2 dalam 0.10 negatif 3 bagi dengan 12. So kita dapat 1 kali 10 negatif 4 meter. Okay? Macam tu. Alright, so next. This is elongation 1. Next, the question asks you to determine the diameter of the wire. So kalau diameter of the wire, kita gunalah mana-mana yang you rasa suka. Sama ada equation 1 atau equation 2. So saya ambil equation 1 lah. Okay, saya ambil equation 1. Nombor 2 nak cari diameter. So diameter diselit dengan area. So kena tahu area berapa dulu. Kalau nak buat terus pun tak apa. So F1 L0 AE1. So F1 is mass dia 2. Darat dengan graviti 9.81. L0 dia 1.8 meter. Okay ni 1.8 meter. And then dia punya area kita boleh guna formula sebab nak cari diameter. So 4 pula. Pi D squared over 4. Okay, then elongation 1 kali 10 negatif 4. Alright, so kita akan dapatlah nilai diameter. Sama dengan 200. Okay, yang modulus 200 kali 10 kuasa 9 lah gigapascal. And then find D. Berapa awak dapat jawapan D?
Ada yang nak jawab tak? Ada. Berapa? Oh, sekejap. Berapa? Berapa Mi jawapan? 1.5. Kali 10 1.5 kali 10 kuasa negatif 3. unit. Unit? Meter. Tak lain lah tu. Okay, thank you. Betul. Okay, so next question is final strain per unit volume. Dia nak final strain. Final strain ni maksudnya bila dia added load 10 kg. Okay, final strain energy per unit volume stored in the wire. So unit volume. Jadi awak kena buat formula dia adalah ni lah. Okay, U over V equal to half stress times dengan strain. So kita nak final maksudnya dia guna F2 lah bila kita loadkan dengan 10 plus dengan 2, 12 kg. Okay, so divided by A, area, so elongation guna elongation 2 divided by L0. Okay, so substitute the value. So you will get 110. Ini kalau nak bagi elok, tulis dalam ni lah. Form 1, 2, 3, 4. Okay, dan unit adalah joule per meter cube. Dah bagi tahu Kira ke? Dah madam. Okay, so we proceed next question. Oh lah, saya rasa dah copy tu tadi. Dia tak hilang. Sekejap 5, 4, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 tak ada. Sekejap Please. Okay, so buat sendiri. Alamak, dah nampak jawapan lah. Tak tahu kenapa saya buat. Okay. Alright, so we have a diameter of the circular shoes heel is 13 mm. If both heels support 70% of the weight of a 54 kilogram woman, calculate the stress on both heels. Okay, so you know that the heels is supported by the body, mestilah dua kaki kan? Okay, tu sure lah. Okay, so kita ada, dia kata yang heels ni akan tampung 70% of the weight. 70% times dengan weight 54 times weight 9.81. Okay, tapi weight of the body kita kena consider dia ada dua kaki. Okay, jadi tak payah, jadi tak kat sini kamu just consider berat dulu. Okay, 54 times weight 9.81 and then
times weight 0.7 lah. Okay, kita dapati weight dia adalah 370.82 Newton. Ni adalah force yang ditampung oleh kasut tu. Okay, supported 70% of the weight of the woman. Okay, so force yang force yang oleh kasut tu lah tapak kasut tu. Okay, so 370.82 Newton. Okay, so we have lagi diameter of the circular shoes 13 mm. Okay, so based on ni dia kata calculate the stress on the both heel. Stress, both heel tau. So stress is equal to F over A. Okay, force yang kita kira ni, dia dah consider force body. Maksudnya dua-dua kaki. Okay, so force adalah 370.82 divided by, okay, so sekarang ni area. Tapi diameter of circular shoes heel ni 13 mm ni baru satu kasut. Jadi you kena consider ada dua kasut. Dua kaki lah. So darab dengan 2A. Pi D squared over 4. Yang ni soalan ni memang student tak boleh jawab. Waktu final dulu soalan ni memang dia salah sebab dia tak darab. Dia tak darab 2. Ada yang betul lah tapi ada yang salah. Sebab dia kena consider dua kaki. Sebab tu you punya area kena kali 2. Okay. So kat sini baru masuk nilai lah. Dan pelajar memang kena fikir sendiri kena darab 2 tu. Okay, diameter 13 mm. Soalan ni 4 markah 13 times 10 to the power of negative 3 power of 2 is divided by 4. Okay. So dapatlah jawapan dia. Kalau nak tanya boleh tanya tau. Jangan senyap je. Kok saya salah kira ke apa bagi tahu. Madam, Hmm. force tu dah 2 kaki Sebab dia dah kata supported by weight. Weight orang tu dah memang kita kan berdiri 54 kilo tu kan dah memang atas 2 kaki kan. Betul tak? Okay. Hmm. Okay. So what you get? Berapa jawapan awak dapat? Okay. 2, 4, 6. Time? 10? 6. Okay, thank you. Unit dia adalah force over area. Newton meter negative 2. Okay, sebenarnya soalan dia senang je sebab dia 4 markah sahaja. Jadi dia direct. Okay, so next is number 4. Okay, so we have 1.5 meter steel wire is stretched 2 mm by force F. The diameter of the steel wire is 4 mm. So yang modulus steel 2 times 10 to the power of 11 Newton per meter square. Determine the force applied on the wire. So yang ni awak boleh kira kot. Awak try lah buat. Saya dah buat lah tadi dengan kelas satu lagi. Awak buat pula. Ni direct. Kita ada length of the steel. We have elongation. And then we have diameter to determine area. So next is steel. Yang modulus. So direct guna formula yang modulus. Kod yang tak tahu sebab yang modulus kan diberi. Force. Ni formula yang modulus. FL0 over AE.
So don't forget to substitute the value. Okay, force. Cuma hati-hati kat sini, kadang-kadang dia bagi diameter, kadang-kadang dia bagi radius. So memang kena sangat careful lah. Bukan tak boleh buat, boleh, tapi sebabkan salah baca soalan. Okay, make sure semua adalah tukar unit SI lah. So final answer. Force dia nak cari force berapa? Saya dapat 3,351.03 Newton. Okay, thank you. Ada juga student yang guna, dia kira area dulu. Dia kira area dulu kat luar, lepas tu dia masukkan. So mungkin dapat lain sikit lah. So tak apa. Cara sama juga, cuma beza dia decimal point. That's why nanti jawapan you akan ada lagi dapat 33.60 kot. Okay, sebabkan decimal point. Okay, so ini cara direct 4 markah. Senang dia dapat. Ni tahun 2018-19 kot tak silap saya. Okay, so number 5. Ni the latest one. Okay, we have an aluminium wire initially is 2.5 meter long and diameter is diameter of the aluminium is 1.5 mm suspended from a rigid support with load of 15 kilo. So yang modulus is 7 times 10 to the power of 10. Calculate the extension of the wire and strength energy stored in the wire. So direct je. Okay, buat. Arif ada Arif. Arif Iman. Hari kita ada 13 orang. Nisa? Nisa ada Nisa? Saya dah tunggu Nisa. Oh ada. Saja panggil. Okay, siapa-siapa yang dapat jawapan, nak bagi tahu jawapan dia pun boleh. Tak ada masalah. Okay, sebenarnya soalan ni direct sangat-sangat. Pada siapa yang tak tahu, kan ada satu wire, kalau kita gantung dengan load berapa kilo sekalipun, force yang act pada wire tu adalah sebenarnya adalah weight daripada load tu. Okay, so ni sebenarnya sama dengan force. So case ni, modulus is equal to F L0 over AE. So the question asks you to determine elongation. Okay. Saya dapat 2.91 darab Okay. 10
negatif 3. Betul. Okay, betul. Unit dia meter lah kan? Betul. 2.91 kali 10 negatif 3. So force dia adalah 15 times with 9.81. And then L naught dia adalah 2.45 meter long. And then A area of course macam biasa pi 1.5 times 10 to the power of negative 3 power of 2 then divided by 4 and then times with elongation. Yang mudah jangan lupa 7 kali 10 kuasa 10. So bila susun rearrange balik you akan dapatlah jawapan dia adalah elongation is equal to 2.91 times 10 to the power of negative 3. Okay, so next last question. Strain energy stored in the wire is U lah. Energy stored saja half Fe. Okay. So force dah dapat, elongation dah dapat. So just masuklah. Force is 15 times 9.81. And then elongation is 2.91 times 10 to the power of negative 3. So soalan 1 rasanya 2 markah. Soalan 2 pun 2 markah. Okay. So dapat direct lah. So 0.214 Joule. Okay, so macam tu saja. Yang penting kalau benda yang melibatkan more kepada explanation, so means you kena tahulah yang saya bagi tahu tadi, what the differences between plastic deformation dengan elastic deformation, and satu lagi graph, about graph at a certain point, proportionality limit, yield point, semua-semua tu lah. Yang tu kamu kena tahu. Baca je sebab itu memang dah direct kita dah bagi. Saya dah ringkaskan pun. Okay, dah buat sehabis baik dah rasanya nota tu. Harap you all okay lah. Okay, ada soalan tak nak tanya saya? Sebab selepas ni saya nak suruh you proceed buat tutorial. Jom kita tengok. Dah salin dah? Habis dah? Ya.